Okey, selamat pagi semua. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu ayat songsang. Okey, cikgu akan present. So semasa cikgu present, kalau PowerPoint cikgu ni tak bergerak, kamu cepat-cepat beritahu cikgu lah. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, sambil itu kamu sediakan buku, buku catatan, buku apa, buku BM, BM2 atau BM3 lah. BM1 kamu dah hantar. Okey, nampak? Ragam ayat songsang, standard pembelajaran ialah 5.3.1, membina ayat songsang yang betul. Okay. Objektif pembelajaran, murid dapat menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Okay. Dalam buku teks tu ada diberi ayat biasa dan kamu diminta menukar kepada ayat songsang. Kriteria kejayaan, kamu akan dapat menulis semula teks yang dibaca dengan menggunakan ayat songsang yang betul. Okey? Okey, semua sudah sedia Okey, muka surat 122 ada petikan bertajuk masakan dalam buluh. Okey, diberi petikan masakan dalam buluh. Okey, nasi buluh. Nasi buluh juga dikenali sebagai nasi lemak. Masakan ini merupakan hidangan tradisional masyarakat keturunan Melayu Patani. Okay, tahu Melayu Patani? Di mana Melayu Patani? Ada separuh sepadan Thailand. Okey, di sebelah utara, sepadan Thailand. Ke ada antara kamu ni yang keturunan Melayu Patani? Ada? Ada? Irwan ada? Cikgu, muka surat apa? Muka surat 122. Jumpa? Jumpa. Okey. Di dalam buluh nasi ini dimasak selama 2 jam. Lama tu 2 jam. Kalau nak makan pukul 10, pukul 8 dah masak. Okey. Sebelum dimasak, beras dibalut dengan daun bemban. Aroma daun bemban menjadikan nasi lebih istimewa. Okey. Apa dia aroma? Kata aroma. Aroma tu bau lah, bau daun bemban tu menjadikan nasi buluh lebih istimewa. Okey. Dia macam lemang lah ni masak dalam buluh. Okey. Di bawah tu diberi ayat susunan biasa. Okey. Lupa. Okey. Ayat susunan biasa. Okey. Daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Okey, di sini diberi daun bemban berbentuk seperti daun sirih. Kemudian ditukar kepada ayat songsang. Diambil berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Itu ayat songsangnya. Di sini ada frasa ayat, daun bemban, satu frasa, berbentuk seperti daun sirih. Klausa kedua. Okey. So, diambil klausa yang kedua tu berbentuk seperti daun sirih, daun bemban. Jadi ditukar ayat tu. Jadi ayat tu jadi ayat songsang. Mungkin kamu dengar pun pelik sikit. Okey. Kemudian dia minta kamu buat ada 5 ayat tu. Okey. Dia minta kamu buat
susunan ayat songsang pada 4 ayat. Sorry, bukan 5, 4 ayat. Okey, ayat pertama. Sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan dalam sebatang buluh. Okey, dalam buku kamu buat kolom, 2 kolom. Ayat biasa dan ayat songsang. Okey. Ini yang pertama tadi. Pertama dia dah bagi. Okey. Daun beban berbentuk seperti daun sirih. Okey, ini klausa yang pertama. Okey, kemudian dipancangkan dengan klausa yang kedua. Berbentuk seperti daun sirih. Ini klausa yang kedua. Ini penerangan. Kemudian ayat songsang dimulakan dengan klausa yang kedua tu, penerangan tu. Berbentuk seperti daun sirih. Okey, dimula dengan berbentuk seperti daun sirih. Kemudian baru dimasukkan subjek situ, daun beban. Okey. Jelas? Jelas kan ni? Okey. Seperti ayat apa ni yang kita belajar? Yang kita belajar sebelum ni ayat pasif. Ayat pasif. Okey, bagus. Okey. So ayat songsang ni lebih kurang macam ayat pasif. Okey. Baik, yang kedua yang dibagi tu sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan dalam sebatang buluh. Okey, pastikan, kena pasti dulu. Okey, klausa yang pertama dan klausa yang kedua. Okey. Okey, sebanyak 15 hingga 25 beras dapat dimuatkan dalam sebatang buluh. Okey, subjek itu dalam sebatang buluh. Kemudian kita mulakan dengan subjek situ. Siapa boleh cuba? Dalam sebatang buluh. Siapa nak cuba? Dalam sebatang buluh dimuatkan sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras. Okey, siapa jawab tu? Ilyas. Ilyas, okey, bagus Ilyas. Kita tak nampak Ilyas. Okey, Ilyas dah bagi jawapan. Dalam sebatang buluh, sambungan dia sebanyak. Okey. Dalam sebatang buluh sebanyak. Okey, dalam sebatang buluh sebanyak 15 hingga 25 bungkus beras dapat dimuatkan. Okey, salin dalam buku. Okey, sempat salin. Okey, kita pergi ayat yang ketiga. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Okey, kena pasti fasa ayat, ada berapa fasa. Daun lerek juga dapat digunakan selain daun beban. Okey, di sini ada pancangan ayat selain daun beban. Okey, kita dah belajar kata hubung. Okey, pancangan. Okey, di sini daun lerek juga dapat digunakan. Kemudian dipancangkan dengan selain daun beban. Okey, selain ni dipancangkan dengan fasa daun lerek juga dapat digunakan. So dalam ayat songsang, kita mulakan dengan fasa keterangan tu selain daun beban. Okay, siapa nak cuba? Tadi Ilyas dah cuba. Kita minta Amelia Syahirah.
Ya, cikgu. Okey, cuba. Selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Okey, bagus. Jawapan yang paling tepat. Melia ni dia diam kan. Okey. Selain daun beban, kena letak koma. Sebab situ ialah klausa ayat yang pertama. Selain daun beban, daun lerek juga dapat digunakan. Okey. Boleh dah tu. Okey. Okay, salin cepat. Itu yang kedua. So, kita pergi kepada ayat yang ketiga. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Ini ayat yang mudah, pendek saja. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Okey. Kenakan, okey, nasi buluh. Ini subjek. Nasi buluh dimasak seperti lemang. Okay, jadi subjek ni boleh dibawa ke belakang. Sama seperti ayat pasif. Okay, siapa nak cuba? Seperti lemang daun buluh dimasak. Seperti lemang nasi buluh dimasak. Kamu mulakan dengan seperti. Ilyas lah. Ya, Ilyas. Okay, Ilyas kata seperti lemang nasi buluh dimasak. Ada jawapan lain? Siapa yang tak setuju? Saya, Okey, ada ni. lemang dimasak seperti nasi buluh. Lemang dimasak seperti nasi buluh. Okey. So ada dua jawapan. Siapa lagi nak bagi jawapan? Cikgu saya. Okey, siapa ni? Siapa? Batrisha. Batrisha. Okey, cuba Batrisha. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Okey, Batrisha bagi jawapan dimasak seperti lemang nasi buluh. Cikgu, saya juga. Siapa Saya lagi? juga. Okey, siapa? Saya. Luffy. Luffy. Okey, bagus Luffy. Cuba Luffy. Lemang buluh dimasak seperti nasi. Lemang buluh dimasak seperti nasi. Lemang buluh dimasak seperti nasi. Okey. Okey, ada 4 jawapan. Okey, kita dah tengok, dah dengar kawan kamu bagi jawapan. Ada 4 jawapan. Okey, Tania dia berani mencuba. Cikgu nak macam ni lah. Berani mencuba. Yakin dengan jawapan kamu. Okey. So kita tengok. Dimasak seperti lemang. Okay, kita ambil pada dimasak. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Jawapan siapa tadi? Saya. Jawapan Batrisha. Kan? Okey, bagus. Tahniah Batrisha. Dimasak seperti lemang nasi buluh. Sebab nasi buluh ni ialah subjek, kemudian predikat tu dipancangkan dimasak seperti lemang. So dalam ayat songsang dimulakan dimasak seperti lemang nasi buluh. Okey, walaupun ayat ni mungkin kamu rasa pelik, tapi inilah dia ayat songsang. Okey, seterusnya yang kelima. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukus. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukus. Ayat ni panjang sikit. Nasi buluh subjek dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukus. Okay, kena pasti dengan cara merebus atau mengukus. Itu ialah pancangan pada subjek nasi buluh dapat juga dimasak. Okey, siapa nak cuba?
Okey, cuba cikgu nak seorang cuba. Cikgu pilih Saya cikgu. Shikin. Okey, nak Shikin. Cuba. Dengan cara merebus atau mengukus, nasi buluh dapat juga dimasak. Okey, dengan cara merebus atau mengukus, nasi buluh juga dapat juga dimasak. Okey, Shikin dah bagi jawapan yang pertama. Okay, siapa nak cuba jawapan yang kedua? Ada? Ada kata dia rasa jawapan dia lain. Dan dia percaya jawapan dia itu adalah betul. Okey, cikgu nak dengar suara. Ini Nozahirah. Dengar lagi suara Nozahirah. 6 gemilang. Nozahirah. Tak ada. Bermalu. Ada cikgu Azam ni. Kenapa dia tak nak cakap? Siapa bila cikgu tanya dia tak jawab ni, dan cikgu boleh tolak poin markah ni. Dia gagal menjawab. Bukan jawapan dia salah, dia tak mahu menjawab. Kalau jawapan salah tak apa lagi. Ni tak mahu menjawab. Dia tak boleh memberi pendapat. Sazatul Farisha. Sazatul. Saya cikgu. Okey, cuba ayat kelima tu, ayat yang terakhir. Cuba jawab. Nasi buluh dapat juga dimasak dengan cara merebus atau mengukus. Okey, tukar kepada ayat Sunsang. Cikgu dah garis dah dekat tu. Kamu mulakan dengan tu. Boleh? Sekejap cikgu. Saya kena mikir kepada saya. Tengok slide cikgu, kan cikgu dah garis tu. Guna yang dah garis tu kan? Ya. Mulakan yang dah garis tu. Kemudian sambungkan dengan Cara merebus atau mengukus nasi buluh dapat juga dimasak dengan cikgu garis dengan tu kan mula-mula sekali. Mulakan dengan. Kenapa kamu tinggalkan dengan? Cara merebus atau mengukus nasi buluh dapat juga dimasak dengan. Salah tu. Mulakan dengan. Mulakan dengan. Okey. Cikgu, saya nak try. Okey, cuba. Alisha. Okey. Dengan cara merebus atau mengukus dapat juga dimasak nasi buluh. Dengan Dapat cara merebus. Okey. Dengan cara merebus atau mengukus. Dapat juga nasi buluh dimasak. Dapat juga dimasak. Nasi buluh? Kamu tak tinggal. Dapat juga nasi buluh dimasak. Dapat juga nasi buluh dimasak. Okey. Okey, itu jawapan Alisha. Okey, tahniah Alisha Sofia mencuba jawapan. Ada lagi jawapan? Yang tak setuju dengan jawapan Alisha Sofia? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, mulakan dengan cara merebus atau mengukus. Klausa yang kedua, nasi buluh dapat juga dimasak. Okey, itu yang sebetulnya. Kamu dia cuma ambil klausa pertama, klausa kedua. Lepas tu tak payah tukar. Jangan tukar kedudukan.
kamu tentukan mana klausa yang kedua, jadikan klausa pertama, susunan ayat tu tak perlu tukar. Okey, habis. Nampak Salin? Cikgu, saya belum salin lagi kejap. Okey, kita bagi masa untuk kamu salin. Sebelum kita pergi yang kedua pula masak apa? Yang kedua, ayam panso. Nasi beremban ayam panso. Supaya tak ada gangguan. Cikgu. Siap? Takif dah siap. Belum. Takif tak hantar lagi buku, Takif. Nanti dah habis ni, hantar minggu depan. Minggu depan boleh hantar buku. Okey, sebenarnya kita pergi yang petikan yang kedua, ayam panso. Okey. Ini pun sama juga, tadi dah masak nasi, jadi nak makan, takkan nak makan nasi je, mesti ada lauk. So ada lauk ayam. Jadi ayam pun dimasak dalam buluh. Ayam panso atau manuk panso. Manuk tu mungkin ayam lah kan. Ayam panso atau manuk panso merupakan makanan tradisional masyarakat Dayak di Sarawak. Untuk menyediakan masakan ini, ayam akan disumbatkan ke dalam buluh sebelum dipanggang. Di dalam buluh tersebut, daun pisang digunakan sebagai pelapis. Okay. Biasa kita tengok orang masak lemang dalam buluh. Ini masak ayam dalam buluh. Siapa pernah makan? Siapa pernah cuba? Ada yang cuba Okey. So dia bagi situ dalam perenggan, walaupun dia bagi dalam perenggan sama juga macam yang di atas tu. Okey, dia ada 5 ayat. Okey, 5 ayat. Kemudian kita akan tukar kepada dalam bentuk ayat songsang. Okey, yang pertama dia dah bagi. Okey, yang pertama dia dah bagi ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh. Okey. Ayat songsangnya ke dalam buluh ramuan khas dimasukkan ke dalam buluh ramuan khas. Okey, nampak? Dia cuma tukarkan frasa ayat, kedudukan ayat dia tidak tukar. Okey. Okey, yang kedua, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Okay. Kalau nasi tadi berapa? 2 jam. Okey, ni ayam dia sekejap je. Sekejap pun 50 minit juga. Masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit untuk siap dimasak. Okey, kena pasti klausa ayat. Pasal untuk siap dimasak, itu pancangan dia. Pancangan ni biasa mula dengan kata sendi. Untuk, demi, seperti yang, so sini untuk. Siapa nak cuba? Ada siapa nak cuba? Kita cuba. Selama saya hingga 50 minit
ambil masa untuk siap memasak. Siapa ni? Ilyas. Selot. Ilyas, okey. Ilyas. Semula boleh, Ilyas? Selama 40 hingga 50 minit diambil masa untuk siap dimasak. Selama. Mana kamu ambil perkataan selama tu? Selama 40. Siapa nak cuba? Burindit. Burindit Singh. Okey. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil 40 hingga 50 minit. Okey, masa tu kamu tinggalkan. Semula balik. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Okey. Ada jawapan Virendra Singh dengan jawapan Ilyas. Di mana kamu rasa lebih tepat? Okey. So jawapan yang lebih jawapan daripada Virendra Singh. Untuk siap dimasak. Okey, mulakan dengan untuk siap dimasak. Okey. Jangan tambah-tambah perkataan lain. Okey. Ilyas tadi dia guna apa? Masa. Okey, masa yang diambil. Okey. Tak perlu tambah-tambah masa. Ilyas, ambil balik untuk siap dimasak. Kemudian sambungan dia. Untuk siap dimasak, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Okey. Ini kamu sambung kamu sambung. Cikgu tak bagi ni, kamu buat sendiri. Boleh? Okay, macam jawapan Virendra Singh tadi, untuk siap dimasak, sambungan dia, masakan ini mengambil masa 40 hingga 50 minit. Okey. Seterusnya yang ketiga, keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Keistimewaan masakan ini terletak pada resepi asli dan aromanya. Okey. So, klausa dia terletak pada resepi asli dan aromanya. Di situ pancangan dia. Okay, siapa nak cuba? Ada nak cuba? Saya cikgu. Okey, Lailatul. Okey, bagus Lailatul. Cuba. Terletak pada resepi asli dan aromanya keistimewaan masakan ini. Okey. Tak ada penambahan ayat lain. Kata lain. Okey, ada nak lagi bagi jawapan? Lailatul bagi jawapan terletak pada resepi asli dan aromanya keistimewaan masakan ini. Okey, terletak, mula dengan terletak pada resepi asli dan aromanya. Sambungan dia, keistimewaan masakan ini. Okay, sampai dekat terletak tu. Okey. Begitulah cara dia nak tukar ayat songsang. Kena pasti pasal ayat tu, mana ayat pancangan dia. Okay, tukar, bawa ke depan, depan bawa ke belakang. Okay, yang ketiga. Panjang sikit ayat ni. Lazimnya, masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. So ayat ni panjang sikit. Lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. Okay, di mana pancangan tu? Siapa boleh? Ke menyambutkan Hari Gawai Dayak dan Hari Christmas. Siapa boleh jawapan tu?
Alisha. Alisha, ketika. Di situ pancangan dia. Okey, bagus Alisha. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas. Lagi sambungannya? Lazimnya makanan ini dimasak dan dihidangkan. Okey, so lazimnya tu perlu koma tak? Tak. Tak perlu koma. Okey, bagus. So Alisha dia dah bagi jawapan yang tepat. Mula dengan ketika. Okey, pancangannya dia adalah satu ketika. Macam cikgu kata tadi, kena pasti macam mana nak lebih tepat, tengok kata hubung. Ketika. Ketika. Kat sini untuk. Okey, situlah pancangan ayat. Ketika menyambut perayaan Hari Gawai Dayak dan Hari Krismas, lazimnya masakan ini dimasak dan dihidangkan di situ. Okey. Okey, dah boleh faham lah tu. Okey, kamu dah boleh faham. Okey, seterusnya yang terakhir, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang bagi sesetengah penggemar. Ayat ni pun panjang. Di mana pancangan ayat? Di atas daun pisang. Di atas daun pisang. Nak mulakan di atas daun pisang. Cikgu, Ya. jika dihidangkan di atas daun pisang, Jika dihidangkan di atas daun pisang, masakan ini lebih enak dimakan bagi sesetengah penggemar. okey, jawapan tu pun boleh terima. Okey, tapi jawapan tu dia pecah 3. Kan? Kamu pecah pada 3. Jika dihidangkan di atas daun pisang, masakan ini lebih enak dimakan bagi sesetengah penggemar. Okey, jawapan siapa bagi jawapan ni? Nur Batsyah. Okey. Jawapan Bukan kamu. cikgu, Wadania lah. No Wadania. Okey, sorry. Jawapan kamu tu betul. Okey, tapi jawapan kamu tu dia pecah pada 3. Okey. So kamu dah dapat menguasai lah. So ada yang nak pecah 2 je. Kalau 2, Wadania tu dah betul, tapi dia punya ayat tu dia pecah 3. Okey, sebab dia guna pada jika. Okey, kalau mula dengan bagi. Sebab dia ada 2 ni, mula dengan jika dengan bagi. Wadania dia bagi jika. Okey. Kalau mula pada bagi, lagi mudah kan? Dia pecah pada 2 saja. Bagi sesetengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang. Okey. Okey, jelas? Nampak tak beza dengan jawapan Wadania tadi? Sebab Wadania tadi dia bagi mula dengan jika. Jika dihidangkan di atas daun pisang, ada berarti sini, kemudian diambil balik pada pertama, masakan ini lebih enak dimakan sesetengah penggemar. Okey, so ayat tu dia pecah pada 3. Kalau nak mudah, pecah pada 2. Bagi sesetengah penggemar, masakan ini lebih enak dimakan jika dihidangkan di atas daun pisang. Okey, jelas? Wadania? Boleh nampak? Jelas cikgu. Jawapan kamu tadi pun betul. Okey, tapi jawapan kamu tadi pecah 3. Okey. Okey. So, cepat Salim. Okey. Yang ni kamu kena Cikgu kejap. kamu salin dulu yang pertama tu. Okey, so ada masa lagi 10 minit. Cikgu ingat nak buat quiz. Boleh? Boleh? Kita buat live quiz. Okay. Jiwa. Kita cuba buat live quiz dalam Google Meet. Boleh tak? Boleh.
Pernah buat live quiz dengan Google Meet? Tak. Tak pernah? Tak. Kita cuba Sebab semalamnya kerja kata perintah. Cuba. Betul apa? Tak banyak yang jawab 18 orang Sebab kalau dalam WhatsApp tu dia orang buat. Kalau dalam Google Meet, dia orang tak buka pun Google Meet. Kamu kalau cikgu hantar dalam Google Meet, buat dalam Google Meet. Okey. Dah. Dah. Okey. Dah cikgu dah. Okey. Okey, Selat, terima kasih. Okey, kita cuba. Okey, sekejap Kehadiran tu cikgu. Ya, Hantar link kehadiran tu, daftar kehadiran tu. link kehadiran. Okey, sekejap Kalau tak boleh juga nanti cikgu akan WhatsApp personal lah kamu. Dah cikgu, saya dah bagi dah. Boleh tak? Okey. Okey, sekejap cikgu nak buka kuis ni. Sekejap cikgu nak buka kuis. Kemudian cikgu letak dalam link. Kamu klik pada link. Cikgu cuba tempat tadi cikgu cuba dia hang. Tadi tu sebab lambat masuk tadi. Bila cikgu buka dua-dua dia jadi hang. Dah daftar dah cikgu. Okey, alright. Terima kasih. Ikhwan baguslah macam ketua darjah dia. Mana Ikhwan? Tak nampak muka pagi ni. Mesti tak mandi. Sebenarnya cikgu buat link untuk live quiz. Start live quiz. Kita takut dia hang lah. Kalau kita cuba dulu. Kalau jadi ya. Okey. Okey, soalan ni pasal ayat songsang juga. Kamu baca, kamu pilih. Dia bagi ayat songsang, dia suruh kamu pilih. Okey, cikgu dah letak link.
Okey, nampak link? Nampak. Okey, cuba klik cepat. Nampak. Boleh cikgu, boleh. Okey, cuba klik. Boleh join? Dua orang. Okey, cuba join. Klik link tu. Masukkan nama betul ya. Cikgu tak boleh join pun, dia loading gila lama. Itu line lah tu. Ataupun cikgu hantar dalam WhatsApp. Tu hantar Ada awak. pun. Okey, cuba hantar dalam WhatsApp. 16 tahun. Aduh. 16 tahun. Cikgu loading je cikgu. Okey, cikgu hantar dalam WhatsApp. Cuba kamu tengok. Kalau ada info tu boleh tengok dalam WhatsApp. Loading dah lama je tu. Loading lama tu. Okey cikgu. Nam Bestari mana WhatsApp dia? Aduh, Nam Bestari. Bulan-bulan Nam Bestari. Cikgu dah boleh masuk, cikgu dah boleh masuk dah. Masuk dalam WhatsApp ke? Chat? WhatsApp. Okey. Okey. Dah boleh cikgu, dah boleh. Dah boleh tak? Dah. Berapa orang ni? Putri, Zulaika, Nur Atika, Nur Pratisha. Tak ramai lagi ni. Riri. Okey. Ada 14, 15, 16, 18, 18. 19. Kita tadi ada 30 kan? 30 lebih. Kita ada 36 ayu. 21. Cikgu. 22. Okey, jadi 23. 24. Dah. 25, 26, 27. Muhammad Darwish Muhammad, Rizwan, Miftah. Okey dah, ready ya? Okey cikgu. Awak cikgu guys. Dah kot 29. Lain tu. Okey. 30 ada lagi. So ada lagi 30. Okey, 30 sekolah Okey, ready. Sebelum minit apa ada sistem. Habis tu kita macam
Bulan 6 2020. Okey, habis? Okey. Okey, Oh, ya. Berarti yang okey, keputusan nanti cikgu akan masukkan dalam WhatsApp. So cikgu harap kamu belum siap? Okey, belum siap, nanti cikgu akan bagi WhatsApp. Okey, dah pukul 11. Okey, ya. Cikgu Magis dah bagi Google Meet dah. Okey, so kita stop sini sebab Nambi ada kelas bahasa Inggeris. So kita jumpa pada minggu hadapan. Cikgu. Okey, so jaga diri dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas ni dia ni diajak. Apa? Ni dia lambat tapi nak buat apa? Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih. Terima kasih cikgu. ada 13 ni saya ambil.